Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Assalamualaikum. Anda bersama saya, Edi, dalam rancangan kisah seram. Saya akan menghiburkan malam anda dengan kisah-kisah seram. Maaf, saya sudah lama tidak buat video kerana saya sibuk dengan kerja-kerja lain. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang support channel ini. Terima kasih juga kepada Kamar Zailan yang membenarkan saya guna lagu Tenang dalam channel kisah seram sebagai intro. Sebelum saya mulakan kisah seram pada malam ini, saya nak bagi tahu kepada semua warga Indonesia. Ada satu store yang menjual casing, hoodie, sweater, sepatu, semuanya original. Buat semua orang yang merasa barang-barang ini bagus, hanya disediakan oleh Instagram Philstore 2020. Buruan, stok terhad. Saya akan teruskan dengan kisah seram. Saya ingin ketengahkan cerita daripada Ismullah yang tinggal di Sabah. Ini merupakan kiriman voice note. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang agak seram, di mana saya ada beberapa kisah yang seram lah. Yang pertama, pengalaman saya yang kisah seram iaitu di rumah saya. Kebanyakannya saya selalu berpindah randa setiap daerah dan setiap kampung. Setiap rumah saya tu memang ada berlakunya pengalaman yang seram. Seperti contoh mencakar dinding, bunyi-bunyi yang pelik-pelik di atas bumbung. Lepas tu bunyi cara memanggil. Yang pertama ialah apabila saya tidur pada jam 3 petang dan saya bangun pada jam 7 petang, di mana badan saya terasa sangat berat dan dihempap seolah-olah badan saya tidak bernyawa padahal saya masih hidup. Dan saya hanya dapat membuka mata saya dengan separuh sedar. Saya tidak dapat merasakan naluri deria-deria bahagian tubuh badan saya. Saya berasa kaku dan berasa ada sesuatu yang memegang keseluruh anggota badan saya, dan saya dapat merasakan ia adalah benda yang sangat besar. Selepas itu yang pertama. Yang kedua pula, apabila saya ingin tidur pada jam 2-3 pagi, disebabkan saya lewat tidur, saya terdengar bunyi cakaran-cakaran di bahagian bilik saya, seperti cakaran kucing, tapi dia bukan kucing, dia macam cakaran kita ambil pisau, kita goreskan dekat dinding tu. Dia macam tu. Selepas tu, pada di rumah lain pula, saya berpindah.
masa saya tidur dekat sana, saya dapat merasakan ada orang sedang memerhati saya tidur. Dan saya dapat merasakan dia benda yang berwarna gelap. Tak pastilah sebab saya dapat berfikir dan tak begitulah. So dia berbenda hitam. Dia sangat gelap dan besar. Bahkan boleh memuat dalam satu rumah. Tapi apabila dia berada di bilik saya, tubuh badan saya berasa sangat sejuk dan terkeluar meremang bulu roma, serta saya rasa ketakutan yang amat ditakutilah. Padahal dalam bilik saya itu tak ada apa-apa. So apabila saya tidur tu, saya dengar ada hentakan kaki di atas bumbung. Padahal rumah saya itu adalah, di seluruh keliling rumah saya itu adalah hutan dan tak ada orang pun yang berani keluar pada waktu malam itu. So saya berasa pelik lah sebab hentakan dia sangat kuat di atas bumbung. So saya berasa pelik, hentakan dia sangat kuat, makin lama makin kuat. Bahkan dia mengeluarkan satu bunyi yang agak pelik, bukan bunyi binatang atau bukan bunyi manusia. Dia seolah-olah bunyi yang sudah hidup dengan ratusan tahun yang lama. Lepas itu, apabila saya pindah lagi ke rumah yang ketiga, tempat yang ketiga ni lah yang bikin saya sentiasa berwaspada, sebab perkara ni mungkin akan berlaku lagi. First, pada malam berikut saya tidur di bahagian ruang tamu. And then saya satu orang saja dalam tu rumah. Tak ada sesiapa, family saya pergi balik ke kampung dan saya jaga rumah yang ketiga tu. Saya tidur di ruang tamu dalam keadaan gelap sebab saya suka tidur dalam keadaan gelap. Saya tak suka pasang lampu biarpun dalam bersorangan. So apabila saya tidur, pada tepat jam 2 pagi atau sekitar jam 3 pagi, saya ada bermimpi di bahagian dapur saya. Saya boleh melihat macam roh kita terkeluar. Kita pergi ke halaman dapur dan saya dapat merasakan perempuan itu, dia duduk mencangkung dan menghadap ke sudut dinding. Satu dinding ni, dia menghadap satu dinding. Lepas tu saya ingin tahu siapa dia. Tapi saya tak berani nak cakap. Saya hanya intai saja. Lepas tu dia menoleh. Muka dia memang agak seram. Saya mampu cakap muka dia macam muka yang hancur. Dia macam muka yang berlaku kemalangan di jalan raya, tak silap. Lepas tu dia dengan secara tiba-tiba, saya terkejut oleh suara dia yang mendekat. Mulut dia mendekatkan diri dia pada mulut dia mendekatkan dirinya kepada telinga saya dengan hanya sejengkal satu jari. Dia menjerit sekuat hati dan saya terkejut dan saya terbangun dan saya melihat sekitar saya tak ada apa-apa yang berlaku, tapi berlaku di halaman dapur bunyi seolah-olah budak kecil ketawa dan terdengar bunyi gelas yang berkaca berlanggar antara satu sama lain. Bahkan tak ada angin dekat situ. Saya sudah tutup bahagian tingkap dan pintu belakang saya. So saya terfikir, dia masa dalam mimpi saya tu, dia dari dapur dengan secepat yang mungkin dia berlari dengan menggunakan kedua-dua tangan dan kedua-dua kaki macam haiwan. Dia berlari macam seolah-olah macam seekor labah-labah. Dia berjalan merangkak. Dia merangkak dengan pantas
lalu dia mendekatkan dirinya pada telinga saya. Dan saat itulah saya terus mengejut dan masih terngiang bunyi dia. Dan dengan sedaya upaya saya cuba call saya punya family untuk datang ke rumah ini untuk menemani saya, dan saya menceritakan pada hal ini kepada mereka. Lepas tu mereka tidak percaya apa yang saya luahkan pada kisah ni. Padahal mereka pun tidak dengar bunyi apa-apa pun masa kami berpindah ke rumah 3 ni. Hanya saya saja yang dapat mendengar peristiwa-peristiwa yang seram ni lah. Okay, lepas tu saya pindah lagi ke rumah keempat. Rumah keempat inilah saya masih tinggal sekarang. Okay, dia selalu akan berlaku sekitar pada jam 3 pagi. Memang setiap hari saya tak boleh elak. Saya kalau pasang ruqyah pun dia akan melawan juga, sebab dekat sini berlaku di antara laluan benda gaib lah. Seperti contoh penanggal, kalau kat Sabah balan-balan namanya. Kedua Pontianak, ketiga pocong. Ya. Saya tinggal di bahagian teres, rumah yang keempat. Lepas tu saya tidur di bilik saya saat malam itu. Saya dapat melihat mereka dalam mimpi saya. Saya dapat melihat 3 jenis benda: penanggal, pocong dan pontianak, dengan tubuh badan mereka 100% dalam mimpi saya. Dan saya mengejut sebab dalam mimpi saya hanya berlaku pada sekitar bilik saya saja. So saya makin lama makin saya muak. Apabila saya muak, saya beranikan diri untuk tidur satu orang dalam bilik saya. Dia memang akan berlaku setiap mimpi. Saya akan selalu bangun pada setiap 3 pagi. Selepas itu saya bacalah 3 surah Qul dan doa tidur, serta ambil wuduk sebelum tidur. Hanya itu je dapat menghalang daripada serangan mereka lah. Sebab apabila saya berada dalam bilik tu, di luar bilik saya tu bunyi hentakan zing, cakaran, serta ada 2 bunyi. Satu suara nenek, satu lagi suara budak. Suara nenek ni dia ketawa secara halus-halusan. Yang kedua suara budak secara terang-terangan, macam kita ada adik sedang ketawa dalam bilik itu. Padahal tak ada satu orang pun kecuali saya berada dalam bilik itu. Dan inilah peristiwa yang saya sedang alami di rumah keempat saya ni hingga sekarang. Dan itu sajalah saya punya peristiwa. Okey, dan sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ismullah yang sudi menceritakan kisah seram pada malam ini. Kisahnya tentang gangguan. Dia pindah rumah pun masih diganggu sehingga kini. Apa pendapat anda tentang kisah yang diceritakan oleh Ismullah? Tinggalkan jawapan pada ruangan komen. Sebelum saya mulakan kisah seterusnya, kita berehat seketika dengan lagu Dendam yang diciptakan oleh Kamar Zailan. Semoga anda terhibur. Jangan ke mana-mana, saya akan kembali sebentar nanti. Asal aku tanam dia. Dia belum mati lagi tu. Macam mana ni? Bulan mengambang, suasana tenang. Ku pandang engkau dari belakang. Ingatkah engkau tanah ini? Kau tanam aku sedangkan ku belum mati.
Dendam, ku rasa dendam. Masa akan datang, ku balas dendam. Belum puas lagi di dunia ini, kau hancurkan hidupku ini. Larilah kau, lari, ajalkan menanti. Biarkan dendam ini semai di hati. Darahku ini mengalir di bumi. Ku teriak namamu, bibirmu terkunci. Dendam, ku rasa dendam. Masa akan datang, ku balas dendam. Belum puas lagi di dunia ini, kau hancurkan hidupku ini. Larilah kau, lari, ajalkan menanti. Biarkan dendam ini semai di hati. Kan ku balas dendam. Itu dia lagu Dendam. Sekarang saya akan ceritakan kisah seterusnya. Kisah ini dikongsikan oleh Syaziyah dari Kedah. Dia ni seorang budak hostel, di mana saya tidak mahu menyebut di mana tempatnya. Pada suatu malam, saya nak tidur dalam dom. Dalam dom tu ada dalam 25 orang. Satu tingkatan ada 5 orang dalam tu. Dicampur semua sekali, 5 tingkatan jadi 25 orang. Apa yang terjadi pada malam itu, sewaktu saya nak melelapkan mata, saya rasa seperti ada benda dekat muka saya. Kemudian saya bangun. Saya tengok sekeliling, tak ada apa-apa. Dalam pukul 2-3 pagi, kalau tak silap, saya terjaga. Ketika itu, saya ada ternampak sesuatu yang menyerupai pocong berada dekat depan loker senior. Dah meremang bulu roma saya ketika itu. Kawan-kawan saya semua sudah tidur. Saya terlalu takut, saya selubung dalam selimut. Kemudian, saya rasa ada tangan sedang membelai rambut saya dari belakang. Masa tu lidah saya dah terbelit kerana terlalu panik. Nak baca ayat kursi pun susah. Dalam masa yang sama, saya dengar orang sedang menangis. Diikuti bunyi penyangkut baju jatuh. Memang seram pada masa itu. Pengalaman yang tidak pernah berlaku. Sampai pukul 4 baru saya boleh tidur. Sebab masa tu ada orang nak mandi. Terima kasih Syaziyah kerana sudi berkongsi cerita pada malam ini. Saya rasa kita sudah sampai di penghujung video. Jumpa lagi.